Kita tengok semula muka surat 335 bab ketiga. Bab menyimpul kain di tengkuk apabila hendak bersembahyang. Abu Hazim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, katanya mereka, yakni para sahabat, bersembahyang bersama Nabi SAW dengan menyimpul kain-kain mereka di tengkuk. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Muhammad bin Al-Munkadir, katanya pernah Jabir bersembahyang dengan memakai sehelai kain yang disimpul hujungnya di tengkuk, sedangkan kain-kainnya yang lain ada tergantung di penyangkut baju. Maka ada orang berkata kepadanya, engkau bersembahyang dengan memakai sehelai kain sahaja? Jabir menjawab, sebenarnya aku melakukan begitu supaya dilihat oleh orang yang bodoh sepertimu. Siapalah di antara kami yang mempunyai dua helai kain di zaman Rasulullah SAW? Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Muhammad bin Al-Munkadir, katanya aku pernah melihat Jabir bin Abdullah bersembahyang dengan memakai hanya sehelai kain sahaja, dan beliau berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW bersembahyang dengan memakai hanya sehelai kain sahaja. Bab keempat, bab bersembahyang dengan memakai sehelai kain sebagai selimut. Az-Zuhri berkata di dalam hadisnya, Al-multahif ialah al-mutawashih, yakni orang yang berselimut, yaitu orang yang berselimut dengan menyilangkan dua tepi selimutnya di atas dua bahunya. Itulah yang dipanggil istimal, di atas dua bahu. Ummu Hani berkata, Nabi SAW pernah berselimut dengan sehelai kain. Baginda menyilangkan dua hujung selimut itu di atas dua bahunya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Umar bin Abi Salamah bahawa Nabi SAW pernah bersembahyang dengan menggunakan sehelai kain yang disilangkan dua hujungnya di atas bahu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Umar bin Abi Salamah lagi bahawa sesungguhnya dia pernah melihat Nabi SAW bersembahyang dengan memakai sehelai kain sahaja di rumah Ummi Salamah. Baginda SAW meletakkan, yakni menyilangkan dua hujung kain itu di atas dua bahunya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Umar bin Abi Salamah lagi, katanya aku pernah melihat Rasulullah SAW bersembahyang dengan memakai sehelai kain sebagai selimut di rumah Ummi Salamah. Beliau meletakkan atau menyilangkan dua hujung selimut itu di atas dua bahunya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib, sesungguhnya dia mendengar Ummu Hani binti Abi Talib berkata, aku pergi kepada Rasulullah SAW pada tahun pembukaan Mekah. Aku dapati baginda sedang mandi dan Fatimah anaknya sedang menabirinya. Kata Ummu Hani, aku pun memberi salam kepada baginda. Terus baginda bertanya, siapa itu? Aku menjawab, saya Ummu Hani binti Abi Talib. Nabi SAW berkata, selamat datang Ummu Hani. Apabila selesai mandi, baginda SAW pun pergi mengerjakan sembahyang 8 rakaat dengan berselimut menggunakan sehelai kain sahaja. Setelah beliau selesai bersembahyang, saya berkata, wahai Rasulullah, anak ibuku, maksudnya ialah Ali bin Abi Talib, mengatakan
bahawa dia akan membunuh seorang lelaki yang telah aku lindungi. Maksudnya ialah telah aku berikan jaminan perlindungan kepadanya, iaitu Fulan bin Hubairah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kami lindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Kata Ummu Hani, peristiwa itu berlaku pada waktu duha. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa ada orang telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bersembahyang dengan memakai sehelai kain sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, adakah setiap orang daripada kamu mempunyai 2 helai kain? Bab kelima, apabila seseorang bersembahyang dengan memakai sehelai kain sahaja, dia hendaklah meletakkan sebahagian daripada kain itu di atas kedua belah bahunya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang daripada kamu bersembahyang dengan memakai hanya sehelai kain dalam keadaan tidak ada di atas kedua bahunya sesuatu, yakni sesuatu bahagian daripada kain itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya, aku bersaksi bahawa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersembahyang dengan memakai hanya sehelai kain, dia hendaklah menyilangkan kedua hujungnya, yakni dalam keadaan menutup kedua belah bahu. Ini beberapa bab hari ni, walaupun 2-3 bab ni walaupun nampak panjang, sebenarnya lebih kurang. Dan ini berkenaan dengan cara pakai kain oleh orang lelaki untuk sembahyang. Sehelai kain saja. Kalau ada sehelai kain saja, nak pakai lagu mana? Itu cerita. Ini berkenaan dengan lelaki. Berkenaan dengan perempuan akan datang lah, ada babnya. Ini berkenaan dengan lelaki. Mula-mulanya tajuk ni menyimpul kain ditengkuk apabila hendak bersembahyang. Jadi pakai kain tu, sebagul ni ikat di belakang, ikat belakang sini, dia tekuk belakang, tekuk, ikat situ. Mana kena panjang kat lah kain tu nya, kena panjang kat lah 4 meter kita kata, 5 meter. Maksud Imam Bukhari-nya seperti dalam nota di bawah tu 378, setelah mengemukakan bab wajib bersembahyang dengan memakai pakaian yang menutup aurat, Imam Bukhari rahimahullah mengemukakan pula beberapa bab yang menyatakan kain atau pakaian yang dipakai, biar apapun cara atau fashionnya, tidak menjadi soal. Yang pentingnya ialah pakaian itu menutup aurat. Cara terbaik memakai kain ialah yang tidak mudah terbuka. Misalnya, apabila hujung kain itu disimpul di belakang tengkuk. Cara ini mungkin sesuai apabila kain itu sederhana besarnya. Itu satu cara lah. Lagu mana pakai tidak penting. Cara fashion pakaian itu, warna dia tak penting. Yang pentingnya menutup aurat. Dan kalau ada sehelai kain pun sudah memadai iddah kepada lelaki. Kepada perempuan pun akan datang, dia akan ada bab sehelai kain pun boleh dah semaya. Apalagi kalau lelaki, iaitu macam-macam lah caranya. Antaranya babnya hari ni ialah dengan pakai kain ikat tekuk. Dan kain itu hendaklah menutup bahu. Jadi cara sebar tu menutup bahu. Hak ni bawa kot ni, mari sebar kot. Bawa kot tiap.
Tangan duduk di luar, tangan duduk di luar, bukan tangan duduk dalam. Kita katakanlah ni kain, kita bawa ke bawah ketiak ni, supaya orang pakai ihram je. Bawa mari, mari sini. Sini. Sebar sini. Hak alik ni, sebar atas ni. Bawa ke bawah ni ke? Bawa ke bawah ni, sebar atas ni. Dan siput ditekuk belakang. Itu sudah tertutup semuanya, dan tangan di luar. Boleh angkat tangan, boleh nak takbir Allahu Akbar, boleh. Jadi lengan ni nampak dah. Setakat mana yang nampak tak kisah. Orang lelaki tak kisah. Sehingga kita kata kalau dengan cara selimut tadi tu, kira-kiranya nampak dalam lengan ni supaya orang pakai baju tangan pendek. Supaya orang pakai baju tangan pendek. Daripada situlah ulama-ulama membuat kesimpulan, kalau pakai baju tangan pendek sembahyang pun tak apa. Sebab apabila kita sebar kain ni kan, dengan tangan duduk di luar, sedikit sebanyak dia akan terbuka, dia akan terdedah ni. Bahkan Rasulullah SAW bila pakai selai kain tu, ada kalanya ketika dia sujud, dia rokok, nampak ketiak dia. Yang nampak tu bukan lelaki, perempuan pun nampak. Nampak tak apa, sebab itu bukan aurat. Walaupun dalam semaya kita kata biasa ni, cara biasa dalam keadaan kita banyak pakaian lah, kita berasa malu, tak kira orang zaman itu dia susah kan. Dia pakai kain saja pun boleh jadi dah, pergi rata dah. Orang-orang kampung ni pakai kain pelekat tu, dia selit parang tepi tu dah. Macam-macam lah caranya. Apa ni tak apa, lagu-lagu mana pakai kain saja, ataupun hak moleknya ketika semaya tudung. Ni akan datang ada bab khusus. Tadi kita sudah baca dah akhir, dia kena tudung sedikit sebanyak bahu. Kena tudung. Itulah yang terbaik. Walaupun ada selai kain, boleh kalau kita buat, kalau kita cuba buat untuk menutup bahu tadi. Dan di situ tidak ada kupiah apa, tak ada serban apa, tak ada, sebab selai kain. Apabila selai kain, lelaki tidak dikehendaki tudung kepala dia seperti perempuan. Kalau perempuan walaupun selai kain, dia kena tudung kepala, kena tudung. Tapi lelaki tidak, kepala tak perlu tudung. Yang lebih perlu ditudung, kalau kita perhati dalam hadis-hadis ni, bahu. Bahu. Akan datang kita akan bincang, ada bab khusus di mana Nabi SAW kata kalau kain tu kecil, kain tu tidak panjang lah, tidak besar, tidak lebar, sekadar boleh pakai bahagian bawah saja, bahagian bawah saja yang menutupi antara pusat dan lutut, sekadar tu. Tipu kita kata kalau kita lebih pakai kain pelekat lah, pakai kain pelekat saja. Kalau nak pakai ikat tekak, dia nak tutup bahu ni tak cukup, dia akan terdedah pula aurat ni, alik bawah ni. Maka pakai sebagai kain saja, ikat kilah pinggan, boleh juga, boleh dah. Tapi nak kata tak tutup aurat telanjang semaya, tak boleh. Tak boleh. Dalam keadaan ada kain tu, dalam keadaan ada kain tu kena pakai juga. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, walaupun ada selai kain pun, kalau kain tu panjang 4-5 meter kita kata, boleh tutup bahu, boleh tutup bahu dengan sempurna, dan boleh semaya. Syaratnya tangan di luar, jangan tangan dalam, jangan tangan dalam. Nabi SAW marah orang yang berselimut dengan tangan dia duduk dalam. Sebab apa? Dia banyak sebab lah. Antaranya apabila duduk dalam kan merasa koksi. Merasa koksi itu satunya orang zaman dulu, zaman Nabi SAW tu dia payah air, payah air. Istinjak ke apa ni dia pakai batu je, nak bersuci daripada najis tu dia pakai batu je. Jadi boleh pergi tempat kotor. Kena lah, tempat kotor tu tak molek lah.